Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah pada pagi yang penuh barakah ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Mudah-mudahan insya-Allah kita semuanya dikurniakan keberkatan dan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat, hari yang merupakan penghulu segala hari dan mempunyai kelebihan tertentu, dan di sana disarankan kita oleh Nabi SAW beberapa amalan pada hari Jumaat. Antaranya memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi SAW. Kemudian memperbanyakkan amal-amal soleh seperti mana bersedekah dan sebagainya. Dan selain daripada itu, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini juga, kita juga bagi umat Islam di negeri Sabah khususnya, ada sedikit sinar, ada sedikit berita kegembiraan kepada kita bila mana Masjid Surau telah pun dibenarkan untuk mengerjakan solat berjamaah dan juga solat Jumaat, walaupun dalam ketetapan jumlah jamaah dan Jumaat itu dengan SOP yang tersendiri yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun pihak yang berwajib, sesuai dengan keadaan pandemik ataupun COVID-19 ini. Walau bagaimanapun, kita syukur pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya orang pergi bermunajat ataupun solat di Masjid Surau, kemudian berdoa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghilangkan COVID ataupun ujian yang kita hadapi sekarang ini, dan kita kembali untuk datang ke rumah Allah Ta'ala dalam keadaan sebelum ini, dapat solat berjemaah dan aktiviti-aktiviti pengimarahan Masjid Surau ini akan kembali dilaksanakan. Walau bagaimanapun, kita teruslah berdoa seluruh umat Islam. Kita berdoa agar Allah Ta'ala memberikan keafiatan kepada kita semua dan menghilangkan COVID-19 ini insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat tetap Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita menyambung semula dalam siri ke-9 ini, iaitu tafsir surah Al-Fatihah bagi ayat yang ke-6. Bagi ayat yang ke-6. Dan terima kasih kepada yang turut serta pada pagi yang berbarakah ini. Cedar Lalajik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Encik Edwin, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Kadi, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Kak Suzi, kemudian Ar-Rauf, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cik Hanif, Alhamdulillah. Puan Siti Armah Bakar, Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat kongsi-kongsikan lagi dan kita mendapat manfaat bersama insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung tafsir surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Fatihah ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam ayat ke-6 ini kita lihatlah sedikit hukum tajwid bagi bagaimana kita nak membaca ayat ini. Dan ada beberapa perkara ataupun yang sering berlaku kesalahan di dalam membaca ayat yang ke-6 dalam suratul Fatihah ini. Kita tengoklah. Yang pertamanya, bila membaca ih, bacaannya nipis dan hendaklah ih itu dikasrohkan. Mana alif awal itu dibaca dengan kasroh ataupun ha itu dimatikan ia dengan berbaris bawah. Ih. Ha dengan ha. Beza. Jangan sama. Ha bulat ni dia lepas. Lepas secara kata nipis. Ihdinas. Jangan itu ha. Jangan maknanya alif itu dia tidak kasrohkan. Kena kasrohkan. Bawah. Ihdinas. Ihdinas. Kadang-kadang tempat ini sering berlaku kesalahan bila membaca. Dia baca ih. Tapi hendaklah dibaca ih. Oh, maknanya loading ya. Tuan-tuan boleh dengar secara jelas dan video macam mana. Mungkin line kurang clear pada pagi ini. Mungkin juga mungkin boleh dapat respon, boleh dengar suara saya dan video macam mana, atau masih loading lagi. Okey, dalam ayat ini kita membaca ihdina. Ihdina, itu yang pertama. Yang kedua, pada huruf dal. Ihdi. Bacaannya nipis, kemudian panjang. Bacaannya nipis, kemudian ihdinas. Ihdi. Jangan ihde. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian panjang satu harokat. Ini mad asli lah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian sod. Mana sod? Huruf sod ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdinas. Sod dengan sin lain. Ataupun sod dengan zai lain. Jangan baca ihdinas itu jadi sin. Kena baca dengan sod. Ihdinas. Kemudiannya kalau dibaca ihdinas dengan zai, maknanya ada pada hukum qiraat ada bacaan sod itu dengan zai. Ihdinas zero. Nanti saya akan sebutkan sebentar lagi. Kemudian membacanya lagi iaitu pada hukum ra kena tebal. Ihdinas sira. Ihdinas sira. Sira. Ra tu kena tebal. Jangan ihdinas sira. Salah. Kena baca dengan tebal. Ta.
Ihdinas siratal. Tol. Tapi jangan dilantunkan huruf lam. Ihdinas siratal mustaqim. Lam itu tidak dilantunkan. Dimatikan. Dimatikan. Ihdinas siratal tal mustaqim. Nah, to bertemu dengan huruf lam. To yang tebal. Lam tidak tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan ihdinas siratal. Tol. Mana lam itu pun jadi tebal. Lam tidak ditebalkan. Yang hanya ditebalkan adalah huruf to. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian mustaqim. Mustaqim. Yaitu huruf sin. Nah, huruf sin. Bukan huruf shin. Mustaqim ka, mustaqim ka, ataupun kena huruf sin. Mustaqim. Mustaqim. Kemudian selepas huruf sin itu ada huruf ta. Ta, bukan to. Jadi mustaqim. Bukan mustaqim. Mustaqim. Bukan mustaqim. Ditebalkan bersama dengan huruf qaf. Itu salah. Jadi sin, ta. Mustaqim. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Ta'ala. Kemudiannya qim. Qim ini mad arid li sukun. Boleh dibaca boleh baca 3 wajah. 2 harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat. Itu sedikitlah berkaitan dengan bacaan ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh praktikkanlah. Mungkin kalau ada isteri di sebelah, suami ataupun suami di sebelah, boleh dengarkan bacaan. Ataupun carilah guru Quran kan, untuk kita bertalaki agar kita menyebut tu dengan betul. Terima kasih yang kongsi, terima kasih yang turut serta pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita bermanfaat semua. Muslimin semua dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka jumhur ulama membacanya dengan memakai huruf shad. Ihdinas, tadilah ihdinas dengan huruf shad. Tetapi Al-Farra menyebut bahawa shad itu bacaannya ditukar kepada huruf zai. Ihdinas zira. Ada juga tu di antara orang kata bacaan di kalangan, ada yang berpendapat di kalangan ulama qurra ataupun imam qurra ini membaca dengan huruf zai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa dia kata merupakan bahasa Bani Uzrah dan Bani Kalb? Kenapa huruf zai? Kenapa bahasa ni dia kata mungkin Bani Uzrah dan Bani Kalb ni dia tak boleh menyebut huruf shad. Tetapi dia menyebut huruf shad itu dengan huruf zai. Itu di antara qiraat. Nah, qiraat ni tuan-tuan di antara kenapa boleh berlakunya perbezaan pembacaan ni. Maknanya ni mukjizat Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebut perbezaan ulama-ulama Quran ni bukan sekadar perbezaan apa saja, tapi ada bersifat mutawatir. Bersifat yang Nabi pun baca. Nabi pun baca sedemikian. Kenapa Nabi baca sedemikian? Sebab kita melihat hikmah dia. Maknanya bila ada sebutan-sebutan yang khilaf, kenapa dibaca dengan zai, kenapa maliki yaumiddin jadi maliki yaumiddin. Kadang-kadang bacaan-bacaan begitu itu memang datangnya Nabi pun baca sedemikian. Tetapi pada hakikatnya sebenarnya memberikan isyarat meraihkan umat Islam yang berada di negara ataupun di setempat-setempat yang ada. Zai setempat yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian.
Saya tidak pasti sama ada audio ataupun video baik tuan-tuan boleh dengar ataupun tidak. Sebab saya lihat macam minta maaf mungkin dalam keadaan yang lain kurang clear di sini ya. Uh, Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kemudian kita melihat setelah ayat-ayat sebelum ini disampaikan bagaimana kita membaca awal pada ayat ini bermula dengan Bismillah, kemudian ayat yang kedua Alhamdulillah, merujuk kepada memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudiannya bagaimana dalam ayat-ayat sebelum ini juga disentuh berkaitan dengan targhib dan tarhib. Bagaimana diterangkan tentang ayat yang menunjukkan motivasi kepada kita, menceritakan tentang motivasi kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditangkan ayat yang berbentuk tarhib, iaitu memberi sesuatu ancaman. Memberi sesuatu ancaman. Sebab targhib ni iaitu motivasi. Dengan sifat Allah Ta'ala Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maknanya menyebut sifat Allah Ta'ala yang maha pemurah dan lagi maha penyayang. Pada ayat pertama Bismillah pun sedemikian. Kemudian Allah datangkan pula Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya kalimah pujian bagi Allah Ta'ala. Kemudian Rabbil Alamin. Ini merupakan menunjukkan tarhib daripada Allah Ta'ala. Menunjukkan bahawa aku adalah penguasa seluruh alam. Tuhan segala penguasa seluruh alam. Kemudian Allah datangkan tarhib, iaitu Ar-Rahman, Allah yang bersifat pemurah, lagi maha penyayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Video macam mana? Video boleh dengar kejelasan sebab saya melihat macam tak bergerak video ni. Gambar. Okey, ala kulli hal audio alhamdulillah. Boleh Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Jadi apabila melihat dalam keadaan ini, mana Allah datangkan ayat targhib, Allah datangkan ayat tarhib. Kemudian di sana yang sebelum ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang menyatakan bahawa hanya sahaja Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang kita sembah. Hanya sahaja Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita sembah, dan hanya sahaja Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tempat kita bergantung ataupun tempat kita memohon kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan bahawa ayat ini supaya pertama kita bebas daripada kesyirikan. Maksudnya tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Yang kedua iaitu bagaimana kita tidak bergantung harap kepada orang lain. Maknanya kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka ayat yang ke-6 ini iaitu ayat yang mengajar kita tentang bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka kita selayaknya sebagai hamba hendaklah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu perkara yang dituntut. Satu perkara yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hamba hendaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kena minta. Minta kepada Allah Ta'ala ni, memohon kepada Allah Ta'ala ini adalah suatu ibadah dan sangat dituntut dalam agama. Jadi kita kena sentiasa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melihat bagaimana
perbahasan berkaitan dengan kalimah-kalimah yang ada pada ayat yang ke-6 ini. Bila sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Adapun ihdina ini, iaitu merujuk hidayah, merujuk kepada permintaan kita. Tunjukilah kami. Bila menyebut kalimah tunjukilah kami, tunjuk apa? Maaf tuan-tuan, macam lain ada gangguan sikit. Bila menyebut kalimah ihdina, dalam bahasa Arab, ihdina ni, perkataan ihdina, kata kerja, ihdina, tunjukilah kami. Bila sebut kata kerja ni, dia memerlukan ayat pelengkap kerja apa. Kerja apa? Kalau dalam kita lah kan, kalau sebut kata-kata kerja ni, Ali membuka Al-Quran. Kalau sebut Ali membuka, itu kerja apa? Kata kerja. Ali membuka. Ali membuka. Buka apa? Maka kalimah disebut dalam ihdina ini adalah kata muta'addi, yang kata kerja yang memerlukan penerangan selepas itu. Jadi bila menyebut Ali membuka, buka apa? Tapi kalau kita lengkapkan ayat tu, Ali membuka Al-Quran, maka lengkap ayat tu. Yang kata Ali membuka. Membuka apa? Buka Quran. Maka bila disebut ihdina ni, disebut dalam penerangan dalam kitab Ibn Katsir menyebut kata, dia nak kata kerja. Tapi hebatnya bahasa Arab ini, bila sebut contohnya dalam Quran ni, ihdina, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami. Tunjukkanlah kepada kami. Maka di sinilah khilaf para ulama ataupun kalimah ini ditafsirkan bagaimana. Maknanya, ihdina, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu. Tetapi dia mengandungi, ihdina ini mengandungi, orang kata maksud yang cukup banyak. Dalam ulama-ulama mentafsirkan kalimah ihdina ni, dia membawa maksud yang cukup banyak. Bila sebut, tunjukkanlah kami. Tunjukkanlah kami. Tadi as-siratal mustaqim, apa jalan yang benar. Tetapi boleh juga dimaksudkan ihdina itu, tunjukkanlah pada kami. Tunjuk apa dia? Iaitu Allah memberikan ilham, Allah memberikan taufik kepadanya, Allah memberikan rezeki kepadanya, Allah menganugerahkan sesuatu kepadanya, Allah membimbing dan memberikan taufik kepada dia, Allah membimbingnya dan memberikan petunjuk kepada dia. Maksud ihdina tu, maknanya bukan sekadar ihdina, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tetapi ulama-ulama tersebut mengatakan, maksud kita memohon untuk ditunjukkan. Tunjukkan apa dia? Jalan yang lurus. Dalam maksud yang lebih luas lagi. Jalan macam mana? Ataupun yang disebut kata, nak minta macam mana ni? Nak minta macam mana? Minta supaya kita diberikan ilham yang baik. Minta diberikan kita taufik. Minta diberikan kita rezeki. Minta kita diberikan anugerah. Minta diberikan bimbingan dan taufik. Dan juga minta diberikan bimbingan juga petunjuk. Maknanya luas maknanya. Luas maknanya berkaitan dengan hal tersebut. Okey, kita melihat bagaimana penjelasan terhadap kalau merujuk
berkaitan dengan petunjuk ni. Kita mohon ihdina, kita mohon petunjuk ni. Seumpama mana dalam satu ayat Allah Ta'ala dalam suratul Balad ayat yang ke-10 Allah menyebut wahadainahun najadain. Tunjukkanlah kepada kami dua jalan. Wahadainahun najadain. Tunjukkanlah kepada kami dua jalan. Dua jalan. Dua jalan macam mana? Maka diterangkan di sana bahawa dua jalan itu, pertama jalan kebaikan. Jalan ke syurga. Dengan jalan yang kita tahu, diberikan petunjuk jalan itu, kita boleh menuju jalan itu. Dan jalan yang kedua iaitu jalan ke neraka. Ataupun jalan kejahatan. Kita tahu juga agar kita dapat menjauhi jalan tersebut. Wahadainahun najadain. Maknanya, kalimah hadainahu itu, iaitu minta petunjuk. Ihdina. Minta petunjuk. Menunjukkan, dinyatakan di sini dua jalan. Tapi tak dinyatakan jalan apa. Maka di sanalah ulama-ulama tafsir menjelaskan tentang maksud tersebut, iaitu berkaitan dengan jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada kalanya kalimah ihdina ini yang disifat sebagai kalimah muta'addi, dan fi'lul muta'addi, yang kata kerja yang memerlukan penjelasan selepas itu. Contohnya ayat Allah Ta'ala, ijtabahu wahadahu ila siratim mustaqim. Dalam suratul Nahl ayat 121. Pilihlah aku, wahadahu, dan memberikan petunjuk kepada aku, kepada ila. Maknanya perkataan ila itu penerangan kepada hadahu. Ijtabahu wahadahu. Tunjukilah aku, tunjukilah ila, kepada siratim mustaqim, iaitu jalan yang benar. Itu hebatnya, bahasa Arab ni cukup hebat. Masya Allah, tabarakallah. Itulah tuan-tuan, kita kalau dalam Quran ni, kita tak boleh tafsir sembrono, terjemah sembrono. Kita ni syukurlah ada ulama-ulama Quran kita, bukan setakat mengambil kira pada pembacaan, tetapi mengambil kira untuk memahamkan kita apa maknanya tuntutan Al-Quran. Jadi Quran ni tuan-tuan bukannya sekadar baca, tapi pada satu tahap kita kena tadabbur. Kita kena faham apa tuntutan yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran. Itu sangat penting. Sebab bila kita faham, baru kita boleh beramal. Itu penting kita belajar ulum Quran ataupun ilmu-ilmu dalam Quran yang berkaitan dengan Quran Al-Karim. Maknanya dari sudut pembacaan, dari segi sudut pemahaman kita, apa-apa yang dituntut dalam Al-Quran. Itu sebut tadabbur. Afala tadabbarun Al-Quran. Kemudian selepas itu, bila kita faham, maknanya baru kita boleh beramal. Baru kita memudahkan kita untuk beramal. Jadi bila itu kata tafsirul Quran, di antara ilmu Quran, yang mana jalannya untuk kita, endingnya apa dia? Untuk kita faham apa yang kita baca dan kita memahami tuntutan daripada ayat tersebut, lalu kita beramal. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, terima kasih kepada muslimin dan muslimat yang turut serta pada pagi yang penuh barakah ini, dan kita kongsi-kongsikanlah bersama dengan kawan-kawan kita, sahabat kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Okey. Kemudian satu ayat lagi. Itulah ijtabahu wahadahu ila siratim mustaqim. Ada kalanya kalimah verb ataupun kalimah kata kerja ihdina itu dia memerlukan satu penerangan lain, tetapi Allah datangkan dengan kalimah macam ayat tadi, ijtabahu wahadahu ila siratim mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan macam mana? Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang benar. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Ada kalanya selepas kata ihdina itu didatangkan pula kalimah ila. Kalimah ila. Contohnya dalam Allahumma salli ala Muhammad. Di dalam surah Asy-Syura
Asy-Syura, Allah Ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau latahdi, menunjukkan jalan, ila siratim mustaqim, ke jalan. Ila, perkataan ila tu. Maksudnya selepas perkataan latahdi itu, iaitu ada perkataan ila, itu menerangkan tentang nak tunjuk macam mana. Nak tunjuk ke mana. Latahdi mana? Latahdi itu merujuk kepada, ataupun lepas itu ada ila. Menjelaskan perkataan tadi, tunjuk kepada mana? Ila siratim mustaqim. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya inilah hebatnya bahasa Arab ni, tuan-tuan. Hebatnya bahasa Arab dan hebatnya ulama-ulama mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita ni baca aja. Kita baca aja. Alhamdulillah. Ulama-ulama kita yang muktabar segi sudut kitab tafsir yang saya bacakan sekarang ni adalah di antara kitab tafsir yang istilahnya dalam ilmu tafsir yang kitabul muktabar lah. Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir, kata kitab tafsir yang kalau kita belajar dulu bagaimana tafsir Quran ini, dia ada martabat-martabatnya. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ini dikira sebagai tafsir yang maksur. Kenapa? Sebab ayat Quran itu dijelaskan. Bila membahaskan satu ayat Quran, maka ayat Quran itu ditafsir dengan ayat yang lain. Ataupun ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi begitulah penafsiran-penafsiran daripada ulama-ulama kita. Hebat kitab tafsir ini. Dan ada juga kitab tafsir yang lain, bagaimana didetailkan lagi, membawa maksud agar kita memahami setiap ayat atau setiap tuntutan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Terima kasih yang kongsi, terima kasih yang kongsi. Alhamdulillah. Ayunah, dan juga Rozi, Puan Siti Arma dan sebagainya. Encik Badrul Syam, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah. Kemudian, itu perkataan ihdina. Perkataan ihdina yang merujukkan, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, ya Allah. Apa yang kita minta tunjuk? Iaitu as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Namun, di sana bukan setakat jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu termasuklah Allah Ta'ala bagi kita ilham, Allah Ta'ala bagi kita taufik, Allah Ta'ala bagi kita rezeki, Allah Ta'ala bagi kita petunjuk. Macam yang saya sebutkan tadi itu. Semuanya itu dinyatakan oleh mufassirin dalam menafsirkan kalimah ihdina. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi makna seterusnya iaitu ihdina siratal mustaqim. Tuan-tuan dirahmati Allah, merujuk pula berkaitan dengan hidayah Allah Ta'ala ni. Maknanya minta petunjuk pada Allah Ta'ala. Sebut hidayah ni adalah petunjuk. Tapi bila kita memohon ihdina, ya Allah, tunjukilah kami. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Ya Allah, hidayah itu termasuklah di sana kita memohon taufik kepada Allah Ta'ala. Apa makna hidayah dengan taufik? Hidayah ni sesuatu petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Contohnya, bila kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tahu azan itu menunjukkan bahawa masuknya waktu solat. Kita tahu, semua orang maklum. Itulah petunjuk Allah. Itulah hidayah Allah. Namun, kita tiada kekuatan untuk menggapainya. Ada orang dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dengar saja. Dia tahu itu adalah petunjuk masuk waktu. Tetapi dia tak sembahyang pun. Dia tak sembahyang. Tak sembahyang. Maknanya Allah bagi hidayah. Tapi dia tidak boleh menerima hidayah itu. Tak istilah pada. Tak terimalah. Kenapa tak terima? Sebab dia tidak diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Maknanya taufik ni sesuatu kekuatan. Kekuatan dia untuk menggapai hidayah tu. Maknanya kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, waktu subuh. Dia dengar. Waktu subuh. Lalu dia bangun.
Dia masuk bilik air, siap-siap apa semua, ambil wuduk apa semua, dia solat. Maknanya Allah berikan kepada dia petunjuk serta taufik. Petunjuk serta taufik. Itu kadang-kadang di akhir-akhir kalam, para alim ulama kita ni, ataupun siapa-siapalah berucapkan, berceramah, apa dia akan sebut? Wabillahi taufiq wal hidayah. Dengan Allah Ta'ala itu, Allah kurniakan kita taufik dan hidayah. Kenapa tuan-tuan? Merujuk. Satu, bila kata kuliah ilmu kah, itu hidayah. Orang boleh duduk. Yang si penceramah pengkuliah tu pun boleh diberikan kesempatan masa untuk duduk. Memberikan sesuatu. Dan majlis ilmu tu adalah sunnah. Maknanya petunjuk daripada Nabi. Sesuatu sunnah daripada Nabi SAW. Berbincang pula tentang apa? Ilmu. Dan kita menjadi kewajipan seorang Muslim untuk menuntut ilmu. Maka semuanya itu bila ada kuliah ilmu, maknanya kita tahu itu hidayah. Hidayah. Tapi bila kita boleh duduk, kita boleh dengar, maknanya Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita. Kekuatan kepada kita. Itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh habis lagi lah. Mana contoh yang itu. Jadi sebut kita minta hidayah pada Allah. Termasuklah sebenarnya hidayah itu supaya kita dikurniakan taufik. Maknanya dalam menyebut ihdinas siratal mustaqim itu, ya Allah, tunjukkanlah pada kami. Tunjuk apa? Kau diberikan hidayah, kau diberikan taufik, kau diberikan ilham, kau diberikan rezeki. Segala-galanya di dalam itu. Itu dikatakan oleh mufassirin dalam menghuraikan kalimat hidayah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita melihat as-siratal mustaqim. Terima kasih kepada sahabat sekalian. Al-Fadil, Ustaz Nik Anwar Al-Basuti. Masya Allah, tabarakallah. Encik Bazid daripada Muar. Alhamdulillah. Encik Aziz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaAllah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Okey, kita melihat pula kalimat as-siratal mustaqim. Apa makna siratal mustaqim? Maka jumhur ulama mengatakan as-siratal mustaqim ini, iaitu sepakat ulama kata itu jalan yang terang dan lurus. Sepakatlah ulama menyebut jalan yang lurus. Namun di sana juga tetap ada juga khilaf ulama bagi menjelaskan apakah makna as-sirat. As-sirat. Jalan. Jalan macam mana? Jalan macam mana? Pada prinsipnya, jalan yang mengikuti Allah dan Rasul. Itu prinsip asas. Itu prinsip asas. Encik Rozi, Ji Gimam. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tahu jadual kuliah Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Bagi jadual kuliah online ni, maknanya subuh, maghrib. Gitulah. Dia punya timing tu. Cuma biasanya saya akan buat remark waktu di page ini. Namun kadang-kadang dia berubah. Macam kemarin, kiranya saya nak kita nak berkuliah pada maghrib. Tapi ada sedikit orang kata komitmen untuk tolong saudara hantar ke airport, maka tak sempat. Jadi bawa pada pagi inilah. Jadi ala kuliah hal insya-Allah, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang bersama pada pagi ini dan kongsikan bersama-sama. Mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat. Kita bersamalah insya-Allah. Jadi pada prinsipnya bila sebut as-sirat, jalan apa? Jalan yang mengikuti Allah dan Rasul. Okey. Maka di sini bila kita minta hidayah Allah Subhanahu Wa Taala di setiap genap, kita minta hidayah, ihdina ya Allah, berilah kami petunjuk ke jalan yang benar. Maknanya tuan-tuan, kita minta hidayah ni suatu tuntutan. Ada orang tanya, nak minta apa lagi hidayah ni? Hidayah kalau Allah nak bagi-bagi, kalau tak nak bagi sudah. Betul. Sebab milik hidayah itu Allah. Bukan kita, bukan manusia. Kita hanya minta. Kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala minta. Dan menunjukkan jalan hidayah. Itu je. Kita ni minta. Minta tu tetap kita minta.
kena minta. Kadang-kadang ada satu persoalan mengatakan apa yang sedangkan hidayah ini sudah tahsilul hasil. Mana benda tu sudah ada. Sudah ada. Kita tak minta pun tak apa dah. Kalau Allah nak bagi-bagi. Kalau nak bagi, sudah. Gitu. Kita sebut tahsilul hasil. Maknanya benda yang sudah ada. Kita tak buat pun tak apa kalau Allah nak bagi. Itu salah. Pemahaman sedemikian salah. Sebab bila sebut hidayah ni, kita kena minta. Ihdinas siratal mustaqim. Maknanya, jalan nak mendapatkan hidayah ni, dia kena minta. Tak boleh tidak, kena minta. Sebab meminta, sebut tadi kan, Allah ajar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat engkau ya Allah nasta'in, kami tempat meminta. Sebab minta, sifat minta itu untuk supaya kita ni tidak bergantung harap dengan makhluk. Biar kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Ini diajar di dalam Al-Fatihah ni. Agar kita tidak bergantung kepada makhluk, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi kalau kita minta hidayah? Hidayah ni kena minta, tuan-tuan. Kena minta. Dan bukan hanya pada solat. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan hanya pada solat sahaja. Di luar solat pun kita kena minta. Sentiasa kena minta, iaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa, tuan-tuan? Kita ni memang tidak boleh tidak, setiap waktu dan saatnya kita kena minta. Alhamdulillah, tuan-tuan. Kalau kita merujuk kembali syariat Allah Subhanahu wa taala, indahnya apa tadi dalam hidup kita, masya-Allah tabarakallah. Cukup indah. Kenapa? Bagaimana sembahyang 5 waktu ni? Daripada kita bangun tidur sehinggalah tengah hari, petang, ghurubnya matahari, sebelum kita tidur pun 5 waktu salat komplit dalam hidup kita sehari, agar kita tidak boleh dipisahkan ataupun agar kita tidak boleh dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan solat itulah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan memang saat yang ada pada masa kita tidak boleh dipisahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena minta. Kita kena minta. Puan Salmah minta hidayah. Alhamdulillah. Satu tuntutan. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kenapa, tuan-tuan, kita minta hidayah ni? Sebab hidup kita ni, orang kata ihdinas siratal mustaqim, supaya hidup kita dibimbing, diberikan petunjuk, diberikan taufik agar kita sentiasa berada di jalan yang benar. Di jalan yang benar. Hidup kita ni, tuan-tuan, cubaan, itulah kata cubaan ni. Dugaan yang Allah Ta'ala bagi kita. Kemudiannya, bila kita minta hidayah daripada Allah Ta'ala, dia dapat hidayah, lalu macamlah contoh. Bila, ialah sekarang kita diuji, tak boleh datang ke masjid. Namun, kalau dibuka lepas ni pun, bagaimanalah kita orang-orang Islam, terutama orang-orang lelaki ni, solatnya di masjid. Dia semua maklum. Maka Allah bagi dia hidayah. Salat ke masjid, dia kena sembahyang di masjid ni, hidayah lah tu. Kemudian dia pergi ke masjid, dia dapat taufik. Mana dia dapat taufik? Bila Allah kurniakan hidayah, bila Allah kurniakan taufik, sudah pasti. Apa yang pasti? Disitulah curahan iman ke atas diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau dapat hidayah, kau dapat taufik, sudah pasti Allah Ta'ala memberikan iman kepada kita. Namun bukan setakat itu, tuan-tuan. Bukan setakat itu saja. Di sanalah Allah Ta'ala akan uji pula iman kita. Itu kata, maknanya jangan berhenti. Minta hidayah Allah. Jangan berhenti. Sebab akan datang ujian Allah selepas itu. Tengok. Benar-benarkah dia mendapat iman berdasarkan hidayah yang Allah Ta'ala bagi itu ataupun tidak. Maka di sanalah ujian Allah datang. Bila ujian Allah datang, kita sabar, kita tabah. Semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Maka itulah hidayah daripada Allah. Maka itulah sebenarnya iman yang solid. Yang benar-benar diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Dan akhirnya yang pentingnya apa dia? Ni, maknanya iyyaka na'budu
Dengan hanya sahnya Engkau, ya Allah, tempat kami ibadahi, sembahi. Mana tuan-tuan, kita ni menjadi sebagai hamba Allah yang sebenar-benarnya. Bukan senang, kan? Disebut bahawa dikata Al-Quran ni intipatinya ada pada suratul Fatihah. Dan dalam suratul Fatihah kata ulama apa dia? Kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah poin penting. Sebab dia melibatkan tentang apa dia? Persoalan hamba. Persoalan hamba. Nak jadi hamba Allah Ta'ala yang benar-benar diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala seumpama mana Allah Ta'ala mengiktiraf Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jalan dia macam mana? Jalan dia, itulah kata, minta pada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan. Tunjukkanlah kami jalan. As-siratal mustaqim. Sirat, jalan-jalan. Jalan Allah. Jalan-jalan yang benar. Yang lurus ni. Yang lurus ni. Okay, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bila dia dikurniakan hidayah Allah, bila dia dikurniakan taufik, sebenarnya tuan-tuan, orang yang dikurniakan taufik oleh Allah Ta'ala ni, orang yang tergolong dalam golongan orang yang paling bahagia. Paling bahagia. Terima kasih kepada Jumainah Jaafar, Fadilah, Jumidi. Alhamdulillah. Maknanya bila Allah Ta'ala bagi kita taufik ni, hidayah dan taufik ni adalah orang yang paling bahagia. Lain tuan-tuan, kan? Contohlah, itulah saya sebut contohlah. Biar kita dengar Allahu Akbar, azan. Masuk waktu zuhur lah. Dia semayang. Lepas semayang, apa perasaan kita? Ya Allah. Tuan-tuan, nak cerita bahagia pun tak boleh. Tak boleh. Kan? Kita ada kelebihan. Ada orang datang minta bantu. Kita berikan dia bantuan. Lepas tu, tengok tuan-tuan. Ada satu perasaan, seolah-olah macam Allah Ta'ala melapangkan hati kita, walaupun perasaan itu tak lama. 5 saat, 10 saat. Namun nak cerita rasa perasaan itu yang bahagia tu, kita tak akan boleh cerita. Jadi makna apa tuan-tuan? Hidayah, taufik Allah Ta'ala ni, bila Allah bagi, orang itulah paling bahagia. Orang itulah paling bahagia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabla. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Maka tetaplah kita ni beriman kepada Allah dan Rasul, kitab-kitab dan sebagainya. Kita kena beriman. Kerana itu jalan untuk kita mendapatkan hidayah dan taufik daripada Allah Ta'ala. Petunjuk untuk mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah ni, kita kena rujuk mana? Kena rujuk Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara bagaimana? Mungkin kalau nak baca seorang-seorang Quran ni, mungkin kita pun tak faham, kan? Itu pentingnya majlis-majlis ilmu. Sebab majlis-majlis ilmu ni akan membahaskan, menceritakan tentang bagaimana kita nak menggapai hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena sentiasa minta memohon taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan tinggal satu doa ni. Ya. Doa ni biar kita sering kita baca. Dan orang-orang beriman tidak akan meninggalkan doa ini. Kan? Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk membacakan doa ini. Apa doa ni tuan-tuan? Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dan dari sisimu, kerana sesungguhnya engkau maha
pemberi, maha pemurah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi menunjukkan bahawa tuan-tuan apa dia? Kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar kita ni tuan-tuan, jangan condong hati kita ke arah kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan lalaikan hati-hati kami ini. Jangan condongkan hati-hati kami ini ke arah kesesatan. Selepas ba'da idh hadaitana, selepas engkau kurniakan kami hidayah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan condongkan hati kita, jangan lalaikan hati kita setelah mendapat hidayah Allah Ta'ala. Ini doa kita ni tuan-tuan. Surah Ali Imran ayat yang ke-8. Surah Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, dan ya Allah, kurniakanlah kepada kami di sisi Engkau rahmah. 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 Apa makna rahmah? Kasih sayangmu. Tapi orang Melayu kita panggil rahmat. Kan? Kita masuk syurga tuan-tuan, iaitu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Bukan kerana amal kita yang banyak. Bukan kerana ibadat kita. Tetapi dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi jangan pula silap faham. Kalau begitu Ustaz, tak payahlah kita beribadah. Bukan. Sesungguhnya syariat Allah itu adalah jalan untuk kita mendapat rahmat Allah. Mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila sebut, ya Allah, kurniakanlah di sisi kami, engkau ni ya Allah, rahmat. Rahmat. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha pemberi kurnia. Tuan-tuan dirahmati Allah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah membaca doa ini dikala ia mendirikan solat maghrib. Pada rakaat yang ketiga, selepas membaca suratul Fatihah, dia baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dia baca. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang sahabat yang paling rapat dengan Nabi SAW. Orang yang hebat, sahabat yang hebat, di antara sahabat yang dijamin masuk syurga, Masya Allah. 10 sahabat dijamin masuk syurga. Antaranya pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan di antara sahabat yang paling rapat dengan baginda SAW yang berhijrah bersama Nabi SAW. Dia pernah membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, pada rakaat yang ketiga dalam rakaat yang ketiga di dalam solat maghrib. Masya Allah, tabarakallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka kesimpulan yang dapat kita buat pada ayat ini apa dia tuan-tuan? Pertama, Allah bila kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, ini doa kita. Ini doa kita. Dibaca dalam solat, apatah lagi tuan-tuan, kita memohon hidayah Allah. Kenapa kita memohon hidayah Allah? Sebab itu memang kita tidak boleh pisahkan dan kena buat dan kena minta hidayah ini kepada Allah Ta'ala. Sama ada dalam solat, di luar solat, sentiasa meminta hidayah Allah Ta'ala. Supaya diberikan petunjuk, diberikan taufik, diberikan anugerah, diberikan nikmat, diberikan limpahan rezeki, semuanya ini hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntutan untuk kita meminta. Kemudian as-sirat, itu jalan. Secara prinsipnya, jalan bagaimana? Yang menunjukkan jalan as-siratul mustaqim, jalan yang benar itu, jalan yang lurus itu. Prinsipnya yaitu jalan Allah dan Rasul. Bila sebut jalan Allah dan Rasul, apa rujukan kita? Sudah pasti Quran dan Sunnah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita memohon hidayah Allah, khususnya taufik ini, supaya kita senantiasa berada di jalan, di atas jalan yang benar, di atas jalan Allah dan Rasul.
Kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya diri kita, hati kita tidak terpesong setelah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita kongsikan pada pagi ini sedikit akan memberikan manfaat khususnya kepada saya sendiri dan juga kepada seluruh yang dapat mengikutilah pada pagi ini. Dan terima kasih semua yang beri komen, Puan Siti Armah, Yunah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam ada soalan tadi. Saya cek dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, yang daripada Badrul Syam, dia kata, kawan-kawan saya ingin meminta tolong sikit, boleh kawan-kawan, saya betul-betul dalam kesusahan, dan saya betul-betul memerlukan pertolongan kawan, saya ingin minta sedikit sumbangan, boleh? Tak banyak, dia kata, memohon pertolongan. Saya berharap ada lagi hamba Allah yang, okey. Badrul Hisham, kalau boleh kongsikanlah maklumat itu di sini. Dan kita boleh pakat-pakat tolonglah insya-Allah. Seorang sikit insya-Allah. Yang penting tinggalkan maklumat yang sepatutnya lah. Boleh tolong tinggalkan maklumat. Dan insya-Allah siapa-siapa yang dapat mengikuti online ni, dan bolehlah pakat-pakat kita tolong serba sedikit lah insya-Allah. Jadi terima kasih kepada yang mengikuti live kita pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita semuanya dikurniakan hidayah dan taufik oleh Allah Ta'ala dan istiqamah kita meminta kepada Allah Ta'ala iaitu taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita tutup dengan sedikit bacaan doa. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Ampunkanlah dosa keseluruhan kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di kalangan kami diuji dengan kesakitan, maka sembuhkanlah mereka. Sekiranya mereka ini diuji dengan kesempitan, maka lapangkanlah mereka. Sekiranya mereka diuji dengan rezeki, maka limpahkan rezeki ke atas mereka. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi ujian dan bala-Mu ini, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami, tinggikanlah sifat sabar kami, dan berikanlah kekuatan dan taufik dan hidayah untuk kami kembali kepada-Mu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan itu kelemahan saya sendiri. Kita akhiri dengan membaca tasbih kafarah surat An-Nas. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.